إلى نبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرتي الشيخ داود الفاطمي وإمام الغزالي شأن الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مصنف رحمه الله تعالى في كتابه: Sebenarnya telah sebenarlah orang yang berkata, sekira-kira kata dengan yang terlebih benar perkataan. Barang siapa takut akan Allah, maka demikianlah yang menghalaukan kepadanya perniagaan yang sangat labanya. Dan kata yang lain pula, barang siapa mengenal Allah, maka tiada mengkayakan dia. Pengenal bagi Allah, maka demikianlah orang yang celakanya. Apa yang diperbuat oleh hamba dengan ketinggian kaya. Ini berkaitan dengan persoalan takwa. Setelah Imam Ghazali mengemukakan 12 kemuliaan orang yang bertakwa, maka disimpulkan 12 itu jadi 3. Apabila makna kata dikembalikan kepada matlamat hidup, iaitu beribadat kepada Allah. Untuk beribadat kepada Allah ni ada 3 usul, 3 asal. Yang pertama, kita perlukan taufiqut ta'ah, kekuatan untuk buat taat. Yang kedua, kita memerlukan ibadat yang kita buat tu cantik, sempurna. Dan yang ketiganya, supaya kita berhajat supaya ibadat kita dimakbulkan oleh Allah, diterima oleh Allah. Di ketiga-tiga ni semuanya takwa. Untuk mendapat taufiqut ta'ah perlu ada sifat takwa. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama-sama orang bertakwa, artinya Allah tolong orang bertakwa untuk melakukan taat. Yang kedua juga bergantung pada takwa untuk mencantikkan amal. Yuslih lakum a'malakum. Allah mengelokkan amalan kamu, amalan orang yang bertakwa. Yang ketiga, kita berhajat supaya ibadat kita dimakbul oleh Allah, diterima oleh Allah. Syarat terima amal pun bergantung kepada takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah cuma terima ibadat orang yang bertakwa. Jadi berkisar soal amal ni semuanya takwa. Imam Ghazali buat kesimpulan. Jadi kebahagiaan dunia dan akhirat, makna kata dia punya midar tu, pusingan dia tu takwa. Dia punya perkara yang cukup penting ialah takwa. Dengan atas dasar itu kata musannif rahimahullah ta'ala, sebenarnya telah benarlah orang yang berkata. Dia ambil kata-kata orang yang berkata.
Siapa berkata ni? Dalam syarah tu ada sebut. Dalam satu syair dipetik, ada orang berkata berkaitan dengan persoalan takwa ini. Dia kata apa? Sekira-kira kata dengan yang terlebih benar perkataan. Perkataan yang tepat, yang betul, yang hak. Apa katanya? Barang siapa takut akan Allah. Manittaqallah. Siapa yang takwa akan Allah. Takut di sini makna takwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka demikianlah yang menghalaukan kepadanya. Bila seorang tu makna bersifat takwa kepada Allah, maka dia akan halau orang tu pergi kepada Allah. Makna membawakan orang tu rapat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita nak mendekatkan diri kepada Allah, kena ada sifat takwa. Dengan melakukan ketakwaan, patuh segala perintah Allah, takut kepada Allah, junjung perintah Allah. Macam disebut oleh Imam Mujahid, at-taqwa huwa an yuta'a fala yu'sa, wa an yuzkara fala yunsa, wa an yushkara fala yukfara. Takwa memberi arti an yuta'a fala yuqsa. Allah Ta'ala ditaati, tidak sama sekali diderhakai. Taat tak derhaka. Wa an yuzkara fala yunsa. Allah Ta'ala diingati dan tidak dilupai. Wa an yushkara fala yukfara. Allah Ta'ala disyukur akan nikmat dia, sama sekali tak dikufurkan akan nikmat Allah. Jadi amalan-amalan inilah yang membawa kita dihalau ataupun diheret kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah. Perniagaan yang sangat laba. Kita memilih takwa, ini satu perniagaan yang amat laba, amat menguntungkan. Tak sama orang bertakwa beribadat dengan orang tak bertakwa. Orang bertakwa ibadatnya Tuhan terima. Ibadatnya dipercantikkan oleh Allah. Ibadat dia yang dia boleh buat ibadat dengan pertolongan Allah. Semua ni takwa. Orang tak bertakwa, ibadat dia Tuhan tolak. Dia buat ibadat tak cantik. Jadi semua terhimpun dalam persoalan takwa. Ini kata perniagaan yang sangat laba dan untung. Kemudian ada kata yang lain pula. Ada ulama lain, ada orang buat lain pula. Dia punya syair dia. Apa dia kata? Barang siapa mengenal Allah, yang siapa mengenal Allah Ta'ala, ma'rifah akan Allah Ta'ala, maka tiada mengkayakan dia. Maka tiada mengkayakan dia pengenalan bagi Allah. Siapa yang mengenal Allah, ma'rifatullah, maka tiada mengkayakan dia. Maka dia tak kaya, ni mana dia fakir. Dia berhajat kepada Allah. Kita kenal Tuhan, lagi kuat berhajat kita kepada Allah. Sebab kita kenal semua ni daripada Allah. Nak ibadat Allah, nak mengelokkan amal Allah, nak terima amal Allah, mana kita sentiasa berhajat kepada Allah. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu tu fakir di sisi Allah. Kamu tu berhajat kepada Allah. Sebab apa Tuhan kaya? Istighna'ul ilahi an kulli ma siwahu. Terkaya Allah Ta'ala daripada segala sesuatu. Wa iftikharu kullu ma adahu ilaih. Maka berhajat semua makhluk kepada Allah. Bila kita kenal Tuhan, kita tak kaya, makna kita miskin, kita berhajat, kita bergantung, berharap semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada mengkayakan dia, pengenal bagi Allah. Makna kita berhajat, makna kata untuk mengenal Allah Ta'ala tu amatlah perkara yang makna kata menghajatkan kita. Kita perlu sangat mengenal Allah.
Araftu Rabbi bi Rabbi. Mengenal aku akan Tuhanku dengan Tuhanku. Kita boleh mengaji saja. Tapi nak mengenal Allah Ta'ala ni anugerah daripada Allah. Banyak pensyarah-pensyarah universiti di luar negara tu. Tak, dia sendiri tak Islam. Dia sendiri kafir. Dia punya syarah hebat-hebat lah. Kadang Yahudi pun jadi pensyarah agama. Pensyarah usuluddin. Tapi dia sendiri tak beriman kepada Allah. Nak beriman kepada Allah, nak makrifah Allah, ini anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita berhajat kepada Allah. Maka demikianlah orang yang celakanya itu, apa yang diperbuat oleh hamba dengan ketinggian kaya. Demikianlah orang yang celaka, orang yang makna kita dicelakakan oleh Allah Ta'ala, tak mengenal Allah Ta'ala, kufur dengan Allah. Apa yang diperbuat oleh hamba dengan ketinggian kaya. Dah buat apa kaya? Harta banyak. Tapi kufur kepada Allah, kita nak buat apa? Ya? Maka makna kata, kita ni sentiasa berhajat kepada Allah. Agar Allah Ta'ala menganugerahkan kita berbagai-bagai anugerah. Iman, Islam, ibadat. Itu yang Allah kata, ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamu tu fakir di sisi Allah. Allah tu yang kaya lagi terpuji. Bahkan kata ulama tasawuf, apabila kita merasai diri kita ni benar-benar berhajat kepada Allah, memerlukan Allah, itulah dia makna ubudiyah yang sebenarnya. Yang kata seorang tu apakah sebenar-benarnya dia seorang hamba Allah. Ubudiyah lillah. Ubudiyah ni, perhambaan diri pada Allah ni, bila kita rasa kita amat fakir, amat kekurangan, amat berhajat kepada Allah Ta'ala. Itulah dia makam ubudiyah yang paling tertinggi. Jadi kita perlukan Tuhan. Kerana Tuhan tak tolong, tak upaya. Banyak orang ada ilmu tapi tak boleh buat ibadat. Dan banyak orang ada ilmu tapi tak boleh nak masuk Islam. Dia sendiri kufur. Ijazah tinggi, berjala-jala tapi tak duduk dalam perjuangan Islam. Bahkan menentang Islam pula. Sanggup menjadikan orang kafir sebagai wali pelindung. Bergantung dengan kafir. Kafir itu pula kafir harbi. Yang jelas menentang Islam. Dia boleh rapat dengan kafir harbi. Dia boleh menentang Islam. Ini semua kerja Tuhan lah. Wal'iyadzubillah. Jadi kita syukur pada Allah Ta'ala. Walaupun ilmu kita tak banyak, tapi kita makna kata beriman dengan Allah. Beriman dengan perjuangan Islam. Mendukung perjuangan Islam. Mendukung para alim ulama memperjuangkan agama Allah. Alhamdulillah. Ya? Ini anugerah Allah. Bermula ketinggian itu tiap-tiap ketinggian bagi orang yang muttaqi. Kemuliaan, ketinggian orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum, orang yang paling mulia di kalangan kamu, indallah, di sisi Allah, atqakum, yang paling bertakwa di kalangan kamu. Allah ukur takwa. Paling tinggi takwa, orang tu paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi kata musannif rahimahullah taala, dan menyuratnya bukan menyurat ada ta. Menyurat setengah daripada mereka itu atas setengah kubur. Ada setengah pula dia tulis atas kubur tu, dia tulis buat catatan. Apa dia tulis? Tiada bekal yang lain daripada takwa. Ada orang dia tulis kan, dia pacak atas kubur sebagai peringatan. Bila kita mati, apa yang kita nak bawa? Apa bekalan kita nak bawa? Tidak ada bekalan yang lebih hebat daripada takwa. Siapa kata? Tuhan kata. Wa tazawwadu
Fa inna khairaz zadi taqwa. Cari bekal oleh kamu, sebaik-baik bekal ialah takwa. Bekalan makna kata dalam perjalanan di dunia, apatah lagi bekalan untuk pergi akhirat, takwa. Kita nak mati, nak mengucap 2 kalimah syahadah. Siapa yang boleh mengucap 2 kalimah syahadah ni? Orang takwa. Kita baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimatu haq, alaiha nahya wa alaiha namut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itulah kalimah yang hak. Jadi kita mengaku la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah, kita bertuhankan Allah. Kita kena ikut perintah Allah. Orang yang junjung perintah Allah, itulah takwa. Muhammad Rasulullah, kita mengaku Nabi Muhammad Rasulullah, bukan setakat kita mengaku dia Rasulullah, kita kena ikut ajaran dia. Ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa dibawa datang oleh Rasul kamu ambil, apa dilarang kamu tinggal, itulah takwa. Bila kita hidup atas dasar takwa, kita mati atas dasar takwa. Alaiha nahya wa alaiha namut. Atasnya kami hidup, atasnya kami mati. Wa alaiha wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Atasnya kami hidup, atasnya kami mati. Dengannya dan atasnya, atas kalimah ini, kami akan dibangkitkan di padang mahsyar besok dalam keadaan aman sentosa. Bekalan takwa. Bekalan nak mati pun takwa, hidup pun takwa. Hingga ada orang tulis terkubur sebab bekalan ialah takwa. Kita mati apa lagi ada? Apa yang kita buat di dunia lalu ada. Itu yang akan makna kata diambil kira sebagai bekalan. Tiada bekalan yang lain daripada takwa. Maka ambil olehmu atau tinggalkan. Kemudian maka ambil olehmu, ambillah sifat takwa ataupun tinggal. Nak ambil kan tak mau ambil, itu pulang pada kita. Nak bahagia ambil, tak mau bahagia tak apa, ikut suka kita. Wa hadainahu najdain, kami bentang kamu 2 jalan. Ada jalan mendaki, ada jalan menurun. Jalan ni ada mendaki, ada menurun. Wa hadainahu najdain, kami bentang kamu 2 jalan. Ada jalan mendaki. Jalan mendaki ni jalan syurga. Jalan menurun, jalan masuk neraka. Menurun ni mudah, mendaki ni payah. Jalan syurga ni jalan payah. Ala innal jannata hufat makarah bil makarah wa innan nara hufat bisyahwat. Kata Nabi, sesungguhnya syurga itu dikelilingi oleh perkara yang mendukacitakan. Makarah, kamu benci, jalan susah. Nak masuk syurga ni jalan susah. Wa innan nara hufat bisyahwat, sedangkan neraka dikelilingi oleh perkara yang disuka oleh syahwat, benda yang mudah. Jadi mendaki jalan syurga, walaupun payah, itulah jalan pergi syurga. Jalan mudah, jalan masuk neraka. Mudah tapi neraka. Mayang tak payah, yang ni tak payah, yang ni tak payah. Semua minta payah. Itu jalan neraka. Maka Allah tanya, falaq tahamal aqabah, kenapa kamu tak memilih jalan mendaki? Jalan susah. Walaupun susah, itulah jalan selamat, jalan syurga. Allah tanya, falaq tahamal aqabah, kenapa tak pilih jalan mendaki? Pulang pada kita. Nak bahagia, salah susah dulu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Sakit dulu, senang kemudian. Mana boleh senang tanpa sakit? Kena sakit dulu. Jadi ini jalan bahagia, jalan syurga, jalan takwa. Ambil olehmu atau tinggalkan. Nak ambil, tak mau pun tak apa. Imam Ghazali cuma bentang kita, supaya fikiran kita terbuka.
Baik kita pilih mana jalan selamat. Kan? Kemudian pilih olehmu asal yang satu. Ini Imam Ghazali nak bicara pasal takwa lagi ni. Apa dia asal yang satu itu? Bahawa ketahuikan bahawasanya telah engkau penat sekalian umurmu dalam ibadat. Dan engkau mujahadah. Dan engkau payahkan. Dan engkau berlawan dengan dia. Dengan dia syaitan. Hingga hasil bagimu barang yang kau ciptakan. Kita duduk atas muka bumi ni, kita tahu matlamat hidup kita ibadat. Habis masa kita main mengaji, nak beramal. Nak beramal pula susah, kena mujahadah. Nak bangun malam bukan senang. Nak puasa sunat bukan senang. Nak hafal Quran bukan senang. Susah payah. Habiskan umur kita bersusah payah dalam ibadat. Dan engkau berlawan dengan dia. Terpaksa berlawan dengan nafsu. Berlawan dengan syaitan untuk buat ibadat tu. Hingga hasil bagimu barang yang kau ciptakan. Hingga dapatlah kita buat ibadat. Dapatlah kita hafal Quran. Dapatlah kita bangun malam. Kan? Tiadakah di dalam kelakuan sekalian itu pada terimakan bagimu? Yang kita buat ibadat susah payah ni kita nak apa? Kita nak supaya ibadat kita Tuhan terima. Kita mengaji, kita nak menuntut ilmu ni Tuhan terima, Tuhan redha. Bangun malam kita Tuhan terima. Apa kerja buat kita nak Tuhan terima. Berjuang sampai masuk penjara, kena kurung, macam-macam kena. Kan? Ada yang kerja, kena buang kerja. Kawan-kawan kena kerja ni kena buang. Saya dulu pergi Sabah. Dijemput ke Sabah di Lahad Datu. Felda Sahabat. Felda Sahabat ni ada gugusan Felda dekat Lahad Datu tu nama Felda Sahabat. Saya duduk sana seminggu bagi ceramah. Dia orang usung saya kata ceruk. Lepas tu ketika saya duduk ada Felda Sahabat tu mai satu rombongan dekat 20 orang. Rombongan mai jumpa saya daripada Kota Kinabalu, mai jumpa saya. Depa semua ni cikgu. Cikgu ada, ustaz ada. Depa ni semua orang Semenanjung. Depa kena tukar pergi ke Sabah. Kan? Dan duduk di Sabah, depa ni pula bantu PAS. Tolong PAS, depa kena tukar berkadar depa terlibat pilihan raya. Bantu pilihan raya. Cikgu-cikgu ni kena tukar pergi Sabah. Di Sabah pun dia buat kerja juga. Lepas tu dia tukar ke mana? Pergi pulau. Tukar pergi pulau. Saya duk faham pulau ni macam Pulau Pangkok. Pulau Langkawi, Pulau Pangkok. Tak apalah Pulau Pangkok. Elektrik ada, api air semua ada kan lah. Oh dia berkata bukan macam Pulau Pangkok Ustaz. Pulau di Sabah tu pulau sungguh. Tempat dia mengajar tu pelajar ada 5 orang. Mereka main sekolah pengkasut tak pakai. Sekolah tu pula elektrik pun tak ada. Hayat pakai telaga. Dia kata, sekolah kebangsaan ada, sekolah menengah tak ada. Nak bawa anak isteri main duduk. Anak nak sekolah di mana? Sekolah menengah tak ada. Duduk sana pening kepala tak? Dia kata, duduk sana tu, duduk di pulau tu, mengajar. Budak 5 orang. Petang-petang nak usrah pun ada orang. Tak ada siapa. Dia seorang-seorang dia. Dia kata dia beli sampan, pergi mengai. Betul-betul pergi mengai. Duduk bertahun dekat 5 tahun dia. 5-6 tahun. Baru dia pindah mai ke ni. Ke Kota Kinabalu lah. Ke Lahad Datu lah. Mana lah. Macam-macam kena. Punya susah payah. Dalam perjuangan tu. Jadi kita nak apa? Kita nak supaya perjuangan kita, ibadat kita ni Tuhan terima. Kan? Sehinggalah engkau, mana dengan engkau, hingga hasil bagimu apa yang kau ciptakan. Tiadakah di dalam kelakuan sekalian ini pada terima bagimu? Bukankah kita buat ibadat ni, kita nak Tuhan terima? Kita kan sesaja nak buat ibadat, kita mau ibadat kita ni Tuhan terima. Dan sungguhnya engkau ketahui bahawasanya Allah Ta'ala berfirman,
Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang diterima Allah Ta'ala itu daripada orang yang muttaqin, yakni orang yang bertakwa. Buat ibadat teruk-teruk, tapi kita sendiri tak ada sifat takwa, Tuhan tolong. Rugi tak rugi? Rugi. Habis masa kita, tenaga kita, RM2 kita buat kerja Islam. Sampai sana, out. Ada apa dalam kitab Hidayatus Salikin. Amal dia hebat sampai manusia, malaikat pun kagum. Malaikat kagum dengan amalan si hamba ni. Maka malaikat usung ibadat ni. Naik sampai langit pertama, langit kedua. Tiap-tiap langit tu ada pintu langit tu, dah ada malaikat juga. Kadang-kadang orang buat ibadat ni, langit pertama saja reject lah. Buat ibadat tapi menyakitkan hati ibu dan bapa. Dia tendang balik ibadat tu, terjun. Dia ni terlepas dah satu. Naik lagi. Masuk langit kedua. Buat ibadat tapi tak hormati jiran. Terajang lagi. Dia ni lepas. Satu lepas. Sampai langit ketujuh lepas. Malaikat semua kagum dengan ibadat dia. Bercahaya ibadat tu. Sampai depan Tuhan. Tuhan kata apa? Oh, hebat hang ni. Malaikat aku pun hang tipu. Malaikat aku pun hang tipu. Malaikat bukan tahu hati kita. Dia tengok zahir saja. Dia tengok zahir orang ni ibadat dia hebat, buat naik. Hamba ibadat kerana manusia. Untuk orang puji. Tapi minta pahala dekat dia, jangan minta kat aku. Pergi hempuk kepala orang yang buat ibadat tu. Bukan senang nak lepas piu. Kita buat ibadat teruk-teruk, last sekali Tuhan tak terima. Pasal apa? Kerana Tuhan letak syarat, innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja yang diterima Allah Ta'ala itu, ibadat tadi ni, daripada orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Balik kepada takwa juga. Maka kembali pekerjaan kamu sekaliannya kepada takwa. Lalah di situ juga. Orang yang jenis mengaji ni susah hati kan. Tuhan terima ke ibadat aku dak ni. Jadi orang yang lalu tak buat apa ni, dia relax lah. Relax lah, apa tak kisah. Dia buat ibadat betul ke, tak betul ke, ikhlas ke, tak ikhlas, tak usah hati. Orang beriman cukup usah hati, takut-takut. Umurnya yang digunakan untuk buat ibadat selama ni sia-sia. Tak diterima amal oleh Allah Ta'ala. Seorang syekh, dia ada seorang murid. Anak murid dia tu duduk mengaji kat dia lama. Lepas tu tok guru dia mati. Dan tok guru dia, syekh dia mati. Dia sayang kat syekh dia ni. Lepas tu menjangka masa yang panjang, satu hari dia terlampau rindu kat syekh dia. Dia pun semayang hajat, minta doa pada Allah supaya mempertemukan dia dengan tok guru dia. Satu malam dia tidur, dia bermimpi. Jumpa tok guru dia. Apa habaq syekh? Syekh dia kata habis semua dia. Cuma tinggal 2 rakaat di tengah malam. Yang dia duduk mengajak lah apa semua, Tuhan tak nilai. Yang Tuhan nilai bangun malam 2 rakaat. Yang tu yang ikhlas sungguh. Mengajak ni bertentu. Kan? Setengah tu kalau yang mengaji tu 7-8 orang pun, tok guru yang mengajak pun mengantuk boleh baca apa ya. Kalau yang main mengaji beratus-ratus, tu dia sembagat. Pam. Saya mengaji kan, ada seorang tok guru. Kami mengaji 2 orang. Saya dengan kawan saya, nama dia Bamat, saya panggil dia Bamat. Dia driver Mada. Saya masa tu kerja hospital. Kami pakat 2 orang, hari Jumaat kita pergi mengaji dekat Ustaz Awang. Ustaz Awang seorang lagi tok guru saya yang tinggal Pondok Lanai. Kami 2 orang pergi mengaji. Bawa kitab apa tahu? Kita Tusubian. Ustaz Awang mengajak. Pam, dia mengajak. Orang duduk hendak. Ramai mana yang duduk main mengaji? 2 orang ya. 2 orang mengajak baca 100.
Oh tu dia punya ikhlas. Kita kalau ada orang, lama kita lena. Betul. Kalau orang ramai, wah bersemangat dia macam ya. Peraya buat ibadat ni, kan senang. Tuhan nak terima bagi hamba-Nya yang bertakwa. Semuanya punca ada di situ. Kalau Tuhan terima, ibadat kita tinggilah nilai dia. Tuhan tak terima, tak ada harga apa langsung. Jadi bersungguh-sungguhlah kita pakai dengan pakaian takwa. Bersifat dengan sifat takwa. Sentiasa taat perintah Allah. Takut larangan-larangan Allah. Ada perasaan takut pada Tuhan tu. Itu dia. Ya. Maka kembali pekerjaan kamu sekaliannya kepada takwa. Semua balik di situ. Dan kerana demikian itu diriwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata ia tiada mencengangkan Nabi dengan sesuatu daripada dunia dan tiada mencengangkan dia oleh seorang melainkan yang mempunyai takwa. Ini Aisyah kata. Nabi tak cengang, tak heran, tak rasa kagum dengan sesuatu daripada dunia. Orang banyak harta, pangkat besar, Nabi tak heran. Tiada mencengangkan dia oleh seorang melainkan yang mempunyai takwa. Jadi Nabi makna kata kagum, rasa hebat orang yang ada sifat takwa. Macam apa seorang laki-laki namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ni dia orang Yaman. Tapi dia tak pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hidup zaman Nabi, tapi dia tak pernah berjumpa dengan Nabi. Dia Islam pun mengikut orang-orang yang pergi Madinah jumpa Nabi, balik di Islam orang tu. Dia beriman dengan Nabi, dengan dengar berita Nabi je. Dia tak pernah jumpa Nabi. Jadi dia teringin sangat nak jumpa Nabi. Tapi yang menjadi halangan dia, mak dia tua, mak dia sakit, selalu sakit. Dia seorang yang jaga mak dia. Dia anak tunggal. Bila sampai satu ketika dia terlampau rindukan Nabi, nak berjumpa sangat dengan Nabi, dia bagi tahu mak dia, minta izin mak dia nak pergi ke Madinah nak jumpa Nabi. Mak dia izinkan. Dia kumpul sikit duit, dia kerja gembala kambing, upah gembala kambing. Bukan kambing dia ambil upah bela kambing. Dia dapat upah, dia ambil duit tu, dia bagi mak dia setengah. Dia bagi dekat jiran-jiran dia setengah duit. Tolong tengok-tengok mak saya nak pergi Madinah, nak melihat, nak jumpa dengan Nabi. Dia pun bertolaklah pergi ke Madinah. Dia berjalan kaki. Jadi daripada Yaman ke Madinah tu tak kurang 500 kilometer rasa. Dia berjalan kaki pergi. Jalan sampai di Madinah, dia terus pergi rumah isteri Rasulullah SAW. Bagi tahu nak jumpa Rasulullah. Isteri Rasulullah kata Rasulullah tak ada, dia pergi perang. Tak balik, belum balik lagi. Tak apa, dia pergi duduk di masjid. Sampai beberapa hari, dia pergi jumpa isteri Nabi. Nabi tak balik juga. Jadi dia teringin, dia takut mak dia jadi apa-apa kat mak dia kat dah. Jadi dia ambil keputusan nak balik untuk jumpa mak dia. Minta sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia pergi tak lama lepas tu Rasulullah balik. Bila Rasulullah balik, Rasulullah tanya isteri dia, ada seorang laki-laki, saya tak perasan, tapak tangan ke belakang tangan warna putih. Tapak tangan ke belakang tangan berwarna putih. Isteri Rasulullah kata ada. Itulah dia Uwais Al-Qarni.
Kata Rasulullah, Uwais Al-Qarni. Dia ni tak dikenali di dunia. Orang dunia tak kenal dia. Dia orang miskin, gembala kambing. Tapi amat dikenali di kalangan para malaikat di langit. Malaikat langit semua kenal dia. Nabi kata kat Umar dengan Ali, wahai Umar dan Ali, kamu carilah Uwais Al-Qarni. Kamu jumpa Uwais Al-Qarni, kamu minta dia berdoa untuk kamu. Doa dia amat mustajab, dimakbulkan oleh Allah, diaminkan oleh malaikat di langit. Itu Uwais Al-Qarni. Apa mula dia apa? Dia orang miskin. Orang Melayu kata ibarat melukut tepi gantang, ada pun tak ada apa, tak ada pun tak apa. Orang tak heran dengan dia. Orang dunia tak pandang dia, tapi penghuni langit, itu Uwais Al-Qarni. Sifat sebab apa? Sebab dia ada sifat takwa. Dia cukup hormat mak dia, ambil berat hai orang, jaga ibadat dia, cukup hebat. Lama hingga Rasulullah wafat, dia pun duk cari Uwais Al-Qarni. Kalau ada kabilah-kabilah dari Yaman, dia bawa Umar dengan Ali pergi cari. Ada Uwais Al-Qarni. Lama-lama Rasulullah wafat, satu hari ada rombongan daripada Yaman, kabilah Yaman datang. Daripada orang ni Ali dengan Umar terus pergi tanya-tanya, ada seorang namanya Uwais Al-Qarni. Apa yang ada apa? Tak ada apa, tengok macam orang biasa. Tapi doa dia Tuhan makbul. Uwais Al-Qarni. Pasal apa? Sebab ketakwaan dia yang tinggi tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di kalangan kamu ialah orang bertakwa di kalangan kamu. Itu dia. Maka kata musannif rahimahullah taala, hadis tadi daripada Aisyah, Rasulullah tak rasa tercengang, tak rasa heran. Orang yang banyak harta benda dunia dengan sebab dunia, Rasulullah tak heran. Tiada mencengang oleh Rasulullah seorang melainkan yang mempunyai sifat takwa. Yang ada sifat takwa itulah yang makna kata yang amat dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan daripada Sadina Qatadah radhiyallahu an, bahwasanya berkata ia tersurat di dalam kitab Taurat. Tersurat tertulis dalam kitab Taurat. Ya bani Adam, ittaqullah wa nam haitsu syi'ta. Hai anak Adam, takut oleh kamu akan Allah dan tidur sekira-kira kehendak kamu. Itu dia. Ya bani Adam, wahai anak Adam. Kata dalam kitab Taurat tu Allah berfirman, wahai anak Adam, ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Wanam haitsu syi'ta, maka tidurlah. Makna kata sekira-kira kamu nak tidur, kamu nak tidur macam mana tidurlah. Bila kamu bersifat takwa, buatlah apa pun, insya-Allah dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu takut lagi orang maknanya kat kita ke apa ke. Tidur nak tidur. Duduk lautan rimba nak tidur. Duduk di padang pasir nak tidur. Nak berjalan. Kalau kamu ada sifat takwa, tidurlah sekehendak kamu. Maknanya jalanlah ke mana kamu nak, duduklah di mana kamu nak duduk. Insya-Allah kamu akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dia. Hai anak Adam, takut olehmu akan Allah Ta'ala dan tidur sekira-kira kehendak kamu. Tidurlah, buatlah. Makna buatlah apa nak buat. InsyaAllah orang bertakwa ini, maka makna Allah Ta'ala pelihara perbuatan dia. Kita buat apa pun Tuhan redha. Tuhan rahmati. Kita pelihara. Ada satu hadis qudsi agak panjang hadis tu.
Allah berfirman, la yazalu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Sentiasalah hamba-Ku yang menuntut hampir kepadaku dengan memperbanyakkan amalan-amalan sunat, sehingga aku kasih kat dia. Dengan mengerjakan amalan sunat banyak ni, kita dikasihi oleh Allah, dekat dengan Allah, dan Allah kasih kat kita. Kemudian Allah berfirman, bila Allah kasih kat kita, dia memegang dengan tangan Tuhan, dia berjalan dengan kaki Tuhan. Makna dia memegang tangan Tuhan tu, dengan tangan Tuhan tu, makna apa yang dia buat semua Tuhan itu. Tuhan pelihara tangan dia daripada buat maksiat. Tuhan pelihara mata dia daripada melihat maksiat. Tuhan pelihara telinga dia daripada nak mendengar maksiat. Kalau benda tak elok, dia dengan sendiri benci nak dengar. Benda tak elok, dia sendiri tak mau tengok. Hati dia tak teringin benda-benda yang tak elok. Sebab hati dia, anggota dia dipelihara oleh Allah. Allah kata, tidurlah. Sekira-kira kamu nak tidur, maknanya macam tu, buatlah apa-apa nak buat pun, InsyaAllah kamu akan dipelihara oleh Allah, sebab kamu ada sifat takwa. Sebab tu kita perlu sifat takwa. Dia ada dua macam. Satu orang ni ahlul ibadah, satu ahlul inayah. Ahlul ibadah ni, dia nak buat ibadat, dia terpaksa berperang dengan hawa nafsu, dengan syaitan. Dia nak bangun malam, dia terpaksa mujahadah. Itu dipanggil ahlul ibadah. Satu lagi ahlul inayah, orang yang mendapat pertolongan daripada Allah. Allah bagi dia kekuatan, Allah bantu dia. Innallaha ma'al muttaqin. Allah tolong orang bertakwa, Allah permudahkan dia untuk melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Jadi pertolongan Allah dalam bentuk mudah buat ibadat. Dia dengan sendiri benci dengan maksiat. Maksiat dia tak mahu tengok, dia tak mahu dengar, dia tak mahu ambil kalau bukan hak dia. Dengan sendiri itu Allah mai perasaan-perasaan tu. Itulah dinamakan kekuatan takwa. Jadi kita kena ada benda ni, baru kita boleh terpelihara diri kita daripada maknanya segala bentuk maksiat dan dosa di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Itu dia. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan telah sampai kepadaku daripada Amir bin Khais bahwasanya ia menangis tatkala hendak mati. Ini sama cerita akan datang. Seorang ulama nak mati, dia menangis, nak mati dia menangis. Dia takut apa yang dia takut. Wallahu alam. Al-Fatihah. Setakat ni ada 11 orang nak beli lembu, 11 ekor. Kita import 25 ekor. 11 dah ada orang ni apa nama, tempah lah. Jadi kita ada lagi 14 ekor lagi. Ya, insya-Allah dia ada masa lagi ni, insya-Allah. Dekat-dekat nak korban tu, dia main ligat lagi lah. Ni tahun ni kita buat percubaan. Kita cuba tengok macam mana. Tahun depan kita tengok lagi lah macam mana keadaannya. Kalau mesin kita tu boleh operasi cepat, insya-Allah. Ana baru ni ada telefon kawan yang jadi ahli majlis daerah Taiping, minta dia pergi Haji Ibrahim, minta dia pergi Tenaga Nasional, semak balik permohonan kita tu. Dia kata mengikut kata Tenaga Nasional, dia kata cuma tukar fuse ya. Fuse yang ada tu 30. Dia tanya lah Tenaga Nasional 30, dia boleh tukar habis 100. Yang tu dia kata kontraktor boleh buat. Dia macam cek balik dengan kontraktor kita. Kalau boleh cepat, dan lembu tu nak mai. Jadi kalau dapat makanan pelepas sawit ni kuranglah kos dia tu. Rasanya kalau tukar pi saja cepat kan, payah lama kan. Yang payah tukar kabel. Cuba tanya tengok.
minta ni cek-cek balik sabar. Kami lembu korban ni kata nak bagi makan. Cuba tengok aku boleh cepat. Percepatkan tu. Wallahu alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna min al-ma'il barid. Wa sallallahu ala khair khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillah bil alamin.